OneDrive ni. Jadi saya rasa tak terlambat untuk kita rakam. Jadi selamat datang kepada Puan Wendy ya. Boleh tulis di ruangan ruangan komen, puan dari mana. Okey, saya akan meneruskan dengan OneDrive. Kita baru bermula dengan OneDrive ni sebenarnya. Okey. Tak terlambat sangat lagi lah Puan Wendy. Okey. Jadi ini adalah OneDrive yang tadi kan saya tunjuk tu. Ni dia. Ni ruangan dia. Ruangan di tengah. Macam kita lah kalau kita simpan file kita di dalam folder, di dalam desktop ataupun di dalam laptop kita. Dia samalah lebih kurang fungsi dia. Dia ada folder. Dalam folder tu ada file. Dalam file kita boleh buat folder lagi. Secara teorinya macam tu. Okey, jadi ni kalau recent ni maksudnya recent. Aktiviti kita yang terkini. Kan dia akan cadangkan kepada kita recent activity kita. Kita boleh lihat di sini bahagian ni. Okey, dan kita boleh hide kan dia. Kalau kita rasa recent ni sangat berserabut kepada kita, tengok recent ni banyak, kita boleh hide, kita boleh nyorokkan file-file ini. Okey. Jadi kita share. Bahagian share ni penting sebab bila ada OneDrive, kita boleh kongsikan kita punya file tanpa perlu melalui email. Ramai orang dia selesa menggunakan email. Sikit-sikit kalau ada satu jenis file kan, kita suruh email. Tetapi sebenarnya ada satu cara yang paling senang adalah kita kongsikan melalui OneDrive saja. Dan kita akan ambil link OneDrive tu, kita WhatsApp link kepada kawan kita. Kawan kita boleh buka melalui OneDrive tu. Melalui link tersebut. Jadi tak perlu email. Kan? Tak perlu email dah lagi. Inilah kemudahan OneDrive. Sebentar lagi saya akan tunjukkan cara-cara dia. Cara-cara praktikal dia macam mana. Baik. Yang seterusnya adalah recycle bin. Dia sama. Recycle bin ni, dia boleh kalau kita dah buang dalam recycle bin dalam OneDrive kita, dia akan kekal dalam 30 hari. Selepas 30 hari, dia akan hapuskan lah. Dia akan hapuskan daripada kita punya recycle bin ni. Jadi kalau kita nak ambil balik, dah tak boleh. Dia diberi masa lebih kurang 30 hari. Tapi kalau akaun organisasi kita gunakan, akaun organisasi yang kalau saya punya, dia ada .mara.edu.my. Ada edu tu, ada edu tu. Akaun tu dia boleh tahan sehingga tak silap saya dalam 90 hari di recycle bin ni. Okey, kalau kita menggunakan akaun .microsoft.com, akaun yang percuma tu, maksudnya bukan organisasi, akaun personal, dia boleh kekal dekat recycle bin ni dalam 30 hari. Lepas 30 hari dia hilang. Kalau dalam komputer kita berbeza. Komputer kita tu kalau kita selagi tak clear daripada recycle bin tu, selagi itulah dia akan simpan kan. Tapi OneDrive konsep dia macam tu. Dia akan hilang dalam masa yang ditetapkan. Tapi biasanya bila kita dah masuk recycle bin tu, kita dah tak nak ambil balik kan. Tapi in case kadang-kadang kita contoh terbuang dokumen tersebut, kita nak ambil balik boleh. Dia bagi masa dalam masa tersebut lah. Ni secara ringkas tentang OneDrive. Okey, kalau kita dah mula menyimpan banyak dokumen melalui OneDrive, dan kita susah nak jumpa dokumen kita tu sebab dah nak scroll kan, terlalu banyak, kita boleh search melalui bahagian search di sebelah kiri atas ni. Kadang-kadang dia berubah dekat ni kan, jadi kita carilah search di ruangan ni. Okey, sebenarnya kita boleh filter juga. Kita punya dokumen tu kita boleh filter. Mungkin kita nak cek PowerPoint, kita filter PowerPoint saja. Cari PDF, filter PDF saja. Tu dia antara ciri-ciri baru OneDrive lah yang memudahkan kita nak cari bahan. Itu yang pertama. Okey. Ni dia. File organization in OneDrive. Ramai orang akan menyusun file ni, dia tak susun. Berterabur dekat desktop dia, berterabur kan. Jadi yang dicadangkan, yang terbaik adalah kita buat susunan file ni mengikut folder. Yang biasa kita buat dan mengikut abjad. Nanti kita akan susun ikut abjad kan, supaya memudahkan kita mencari semula. Cara paling terbaik adalah kita susun folder siap-siap. Kalau tuan-tuan belum ada pengalaman menggunakan OneDrive dan baru nak mula menggunakan OneDrive, saya sangat mencadangkan tuan-tuan susun folder tu daripada awal.
Daripada awal lagi dah susun folder supaya nanti file kita cantik dan mudah kita nak cari bahan. Okey. Dalam OneDrive, okey. Tuan-tuan perhatikan bahagian ni. Di bahagian new ni, dia ada folder. Kalau kita nak buat folder, kita create folder. Kita klik di sini. Kalau kita pakai komputer kita di desktop, kita klik kanan, new folder kan. Kalau menggunakan OneDrive, kita klik folder. Kita klik new di sini ya. Ada folder. Dan boleh buat macam-macam jenis dokumen lagi. Kalau kita nak menaik Word melalui OneDrive pun boleh. Jadi dia akan disimpan di OneDrive kita terus. Ini keistimewaan dia lah. Buat PowerPoint online pun boleh. Okey, semua ni boleh lah di sini. Okey. Jadi kita teruskan kepada upload. Kalau kita nak upload file-file kita daripada komputer masuk ke dalam OneDrive kita, kita klik saja bahagian upload ni. Okey, kita boleh upload file, sekecil-kecil file pun boleh, sebesar-besar file pun boleh. Dan folder sehingga bergig-gig pun kita boleh. Saya pernah buat upload folder saya 10 gig dalam OneDrive saya. Tetapi dengan internet saya yang tak berapa kuat masa tu, dia mengambil berjam-jam lah kan. Sepanjang malam tu saya tengok dah tak boleh nak tunggu kan. Saya pergi tidur malam tu, esok pagi saya bangun, akaun saya sudah selamat di backup. Sebab penting sebab penting kita OneDrive ni adalah sebagai backup kepada komputer kita. Selalu kalau kita buat assignment kan, kadang-kadang assignment, tugas kita, kerja kita tu hilang. Jadi cara yang terbaik sekarang ni adalah kita gunakan cloud storage macam OneDrive, macam Google Drive. Dan supaya akaun kita lebih selamat. Tapi Google Drive biasa dengan Gmail biasa dia ada 15 gig sahaja. Tapi OneDrive kita ada sehingga 1 terabyte. Dan kalau akaun organisasi kita, akaun pendidikan.edu tu, dia boleh unlimited storage. Sebab kita share beramai-ramai kan. Jadi unlimited storage. Ini kelebihan kita menggunakan OneDrive. Okey. Jadi saya akan teruskan. Jadi yang bahagian ni adalah file management. Kita boleh share. Contoh kalau kita klik folder ni. Kita klik folder. Contoh saya klik folder attachment ni. Okey, sekejap. Attachment atas tu. Kita klik file ni. Lepas tu kita perhatikan ke atas tu. Dia ada share, copy link dan sebagainya. Move to, copy to, rename. Ni kalau kita move to tu kita nak pindahkan file kita. Kalau copy link ni kita nak dapatkan link kepada file kita tu. Share ni kalau kita nak share kepada kawan-kawan kita kan. Pada email dia ataupun kita nak share link everyone pun boleh. Baik. Kalau kita pergi ke file pun boleh. Kita pergi ke file attachment ni, contoh file ni, kita klik 3 titik ni, 3 titik ni, ellipse kan, orang panggil ellipse ni kan. Kita boleh gunakan macam-macam fungsi di sini, share, copy link, delete. Kita nak pindahkan ke folder lain pun boleh, nak rename pun boleh, di sinilah. Kalau kita di komputer, kita klik kanan kan. Kalau di OneDrive, kita klik di 3 titik ni di hujung nama file kita. Itu secara ringkas tentang OneDrive. Baik, ni saya akan teruskan lagi. Ni bahagian share dan copy link. Share dan copy link ni paling penting sebab kita nak collaborate dengan kawan kita. Contoh, kita ada satu file Word yang kita simpan di OneDrive. Kita nak minta kawan kita, orang kata, ubah, edit Word yang sama. Kita klik saja di hujung titik tadi tu, ellipse tu, lambang 3 titik tu. Kita klik situ, kita share ataupun kita klik copy link, kita bagi link tersebut pada kawan kita. Dan kawan kita tu boleh edit akaun yang sama, edit Word yang sama. Tanpa perlu kita email kepada dia. Kalau dulu dulu punya style, kita nak minta kawan kita ubah Word tu, kita email Word kepada dia kan, email Word, lepas tu kawan tu download pula Word tu, lepas tu dia edit pula, lepas dia edit dia attach pula kepada kita dalam email, dia email balik kat kita, kita download balik. Jadi dengan adanya OneDrive, kita tak perlukan step yang banyak macam tu sebab kita cuma bagi link Word kita tu saja kepada kawan kita, dia terus live update.
Dia buat kerja tu, dia terus update. Dan kita tak perlu tunggu download, upload balik, email balik, tak perlu dah. Itulah masalah yang diselesaikan oleh OneDrive. Okey, ni kalau kita klik copy link tadi, kita klik share, dia akan keluar macam ni kotak dia. Jadi kita copy saja dan kita pastikan kita punya email tu berada pada anyone with this link can edit. Supaya orang lain boleh edit. Kalau kita nak jadikan dia privacy pun boleh. Kita ubah saja di situ. Sebentar lagi saya akan tunjukkan dia punya caranya. Ataupun kita boleh terus mention nama dia kat situ, masukkan email dia di dalam ruangan ini. Okey, itu ada banyak cara lah. Okey, kita boleh allow editing dan kita boleh set expiration date. Contoh kita minta orang buat, anda ada due date 3 hari. Kita letakkanlah set file ni boleh diakses 3 hari. Selepas 3 hari, link yang kita kongsikan tu dah tak boleh dipakai lagi. Itulah kelebihan menggunakan OneDrive. Okey, jadi saya akan mulakan. Kita akan mulakan dengan dia punya orang kata ni lah, dia punya practical dia. Okey, boleh saya dapatkan apa-apa respons daripada tuan-tuan setakat ini, kefahaman macam mana? Adakah saya terlalu laju? Kalau saya terlalu laju boleh ni boleh bagi tahu pada saya. Okey, kalau tuan-tuan ada bersama sekarang ni komputer tuan-tuan ada di depan tuan-tuan, boleh tengok cara masuk dia macam yang saya tunjuk tadi, office.com. Kita masuk. Sepatutnya kita dah sign in office.com dan sebagainya. Kita klik waffle tadi kan kat sini. Kita cari OneDrive. Ni dia OneDrive kita. Ni adalah OneDrive saya yang dah saya isi dengan bermacam-macam file di sini. Okey. Tapi saya ada satu lagi OneDrive yang clear dan kosong. Ni OneDrive saya. OneDrive saya yang kosong. Daripada email saya yang lain lah. Bentuk dia lebih kurang macam ni. Okey, kalau tuan-tuan nak upload file, contoh macam new di sini. Tuan-tuan nak buat satu folder, contoh di sinilah. Saya beritahu sini folder barulah. Baru. Ilmu barulah contohlah, ilmu baru. Okey, saya klik macam tu, saya create. Saya create ilmu baru. Kalau tuan-tuan tengok ni dia ada lambang kosong kan. Kosong ni maksudnya tidak ada apa-apa file di dalam folder ini. Lepas tu dia ada lambang percikan macam ni. Lambang percikan ni maksudnya this item is new. Tu maksud dia. This item is new. Okey, jadi kita buatlah folder yang pertama. Contoh, kita ada letak folder yang kedua pula. Okey, kita klik lagi, kita folder yang kedua. Kita letak folder 2. Boleh letak. Dia akan tambah dekat sini. Dia akan tambah di sini. Baik. Seterusnya, kita pergi kepada folder yang pertama. Saya klik di sini. Ni, jadi file ni, folder ni masih kosong. Saya klik pula di sini. Bahagian ni. Ni upload. Ni upload file. Okay, jadi saya upload satu file. Kalau tuan-tuan ada di hadapan sekarang tengah buat orang kata hands on yang sama, boleh buat macam saya buat ni. Okey, yang pertama kita upload. Okey, sekejap saya salah klik. Kita upload the files. Lepas tu saya akan contohlah, saya akan cari satu file satu file. Saya tengoklah satu file kat sini. Okey, mungkin tak ada kat sini. Saya cari satu file. Okey, kejap mana file yang ada contoh. Okey, saya cari Datuk Nicole and David. Saya klik kat sini. Okey, jadi saya akan open, klik open. Okey. Jadi file Datuk Nicole and David ni dah berada dalam folder baru saya. Okey, kita upload lagi file yang lain. Contoh, saya nak upload gambar tokoh. Saya upload kat situ. Okey.
Jadi dia akan masuk kat sini. Gambar tokoh dah termasuk dalam folder saya. Itu cara yang pertama. Jadi kita klik My Files. Sekarang ni dah ada 2 kat sini. Ini folder yang kedua. Okay, yang kedua pun sama. Lepas tu kita buat banyak-banyak folder kat sini. Okay, itu yang cara yang paling mudah lah untuk pengenalan. Jadi cara yang kedua adalah cara untuk kita edit bersama. Okay, saya akan buat satu file Word di sini. Okay, ini file Word. Baik, saya buat. Okay, contoh file saya bertajuk bengkel OneDrive. Okay, saya akan savekan file saya ni. Bengkel OneDrive, sila tulis nama anda. Okay, saya letak macam tu. Okay, saya save. Saya save. Okay, dah save. Saya pangkah. Sekarang ni saya masuk dalam folder yang kedua. Okay, saya upload files di sini. Okay, saya cari file Word saya tadi. Apa file tadi maksud dia? Bengkel OneDrive. Okay, saya masukkan file di sini. Baik, ini bengkel OneDrive. Nampak tak kat sini? Okay, ni boleh tekan butang share juga di sini. Tapi saya tak nak tekan sini. Okay, saya ambil, saya klik di sini. Okay, sekejap. Saya klik di sini. Saya klik kanan. Okay, tadi macam saya beritahu tadi, dalam slide saya tu, dia yang belum update. Sekarang ni, Office 365 dan OneDrive dah di-update. Jadi kita boleh klik kanan saja kat sini. Kita klik kanan. Lepas tu kita boleh klik share. Saya klik share sini. Okey, ini yang saya beritahu tadi. Anyone with the link can edit. Boleh juga people in organization. Kalau tuan-tuan dari UPSI contohnya lah. Dari UPSI, saya difahamkan dari UPSI ramai. Kita klik people daripada UPSI yang dengan email UPSI sajalah boleh edit. Okey, specific people ni lebih spesifik. Orang yang tertentu saja. Kalau file tu sulit, kita letak nama orang tu saja. Tapi kalau benda ni tak sulit, contoh saya dari organisasi Semara, tuan-tuan dari KPT, ada tuan-tuan daripada UPSI. Pilih saja anyone with the link. Okey, lepas tu ni boleh set expiration date, set password pun boleh. Orang tertentu je password, tapi saya tak nak buat hari ni. Tapi kalau akaun tu sulit, kita boleh sulitkan dia dekat sini. Okey, kita allow editing kat sini. Pastikan dia menyala macam ni, allow editing. Jadi kita apply. Bila apply, keluar macam ni kan. Kalau saya contoh, saya nak bagi kepada kawan saya. Nama dia Attar Mizi. Attar Mizi Gurumara. Saya klik nama dia kat sini. Dia akan keluar automatik nama kawan-kawan kita. Tanpa kita perlu tahu email dia. Sebab kita type je nama dia, terus ada email dia kat situ. Itu cara paling mudah. Tapi hari ni saya nak cari yang lebih mudah, iaitu saya copy link ni. Saya copy link ni, saya copy kat sini. Baik, saya akan masuk dalam ni ya. Dalam ruangan chat, kalau tuan-tuan boleh masuk ruangan chat ni, tuan-puan boleh masuk ruangan chat. Tuan-tuan boleh klik saya punya Word tadi untuk edit bersama. Saya tulis kat situ tuan-tuan boleh cuba klik link ni, tuan-tuan edit bersama akaun Word ni. Okey, selamat datang Cik Ahmad Firdaus. Saya ada buat rakaman untuk sesi hari ni. Kalau nak lihat balik rakaman boleh. Kalau daripada awal tadi kita mula pun agak lewat sedikit. Okey, kalau tuan-tuan boleh klik ada bersama komputer sekarang, klik di sini, cuba edit link tersebut. Okey. Contoh saya akan klik sinilah. Saya klik sini. Okey. Kita akan pergi ke dalam satu dokumen yang sama. Okey, sebentar, dia tengah masuk ni. Okey. Jadi tuan-tuan boleh klik di situ. Okey, kalau saya tulislah contoh nama saya kat sini. Muhammad Faisal bin Fazil. Okey,
Okey, saya tulis kat situ. Ada tuan-tuan yang berjaya masuk tak? Kalau berjaya masuk boleh klik cuba klik di ruangan chat tu. Boleh tulis nama anda di sini. Kita edit akaun ini bersama. Jadi dia punya punca dia daripada OneDrive. Okey, tapi saya akan teruskanlah. Kalau ada masa nanti tuan-tuan boleh tengok dan cuba edit link tersebut. Link yang saya bagi ni di ruangan chat. Boleh buka ruangan chat, boleh edit di sini. Okey, jadi saya akan pergi kepada yang berikutnya. Baik, kita akan pergi ke tajuk yang berikutnya. Masih lagi OneDrive. Okey, itu cara-cara kita nak share lah daripada OneDrive kita. Jadi kalau tuan-tuan perasan daripada ruangan chat ni, dia akan letak kat sini kan. Contoh cikgu @balik pulau. Jadi cikgu ni adalah sebenarnya saya punya email. Nama email saya. Kalau saya gunakan tadi email rasmi saya Muhammad Faisal, dia akan tulis Muhammad Faisal. Jadi link ni ataupun file ini berada di dalam OneDrive Muhammad Faisal. Kan? Itu dia punya tu reason dia. Dia akan tulis nama sebenar kita kat sini. Okey, itu kalau kita nak edit daripada OneDrive bersama-sama. Okey, ada yang tuan-tuan dah cuba untuk edit. Kalau ada boleh letakkanlah nama-nama tuan-tuan kat situ. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, ini adalah OneDrive. Simple saja OneDrive ni. Ni upload file dan folder. Boleh upload folder pun. Folder ni kita klik, carilah mana-mana folder di komputer tuan-tuan untuk masukkan ke dalam OneDrive. Sebab OneDrive ni dia boleh banyak dia boleh support sampai orang kata 1 tera lah paling kurang untuk akaun organisasi. Jadi rugi kalau kita tak gunakan. Sekarang ni bila kita dah tahu ada OneDrive, kita boleh upload di sini. Ni akaun barulah, mungkin ada 2 folder saja. Kan. Jadi saya akan tunjukkan akaun lama saya, akaun rasmi saya. Saya dah upload banyak file-file saya dalam ni. Kalau tuan-tuan perhatikan sekali lagi, yang ada lambang percikan ni maksudnya new item. Mungkin dalam baru beberapa minit di-upload kat sini. Okey. Boleh tengok kat sini, modified by kat sini. Okey, ni saya kata boleh filter. Kalau dah kita punya orang kata file kita terlalu banyak di dalam OneDrive, cara kita nak mudahkan kita mencari OneDrive ni, file-file kita adalah kita boleh filterkan dia. Kalau di sini name ni kita boleh klik anak panah ke bawah ni, klik kat sini, susun dia mengikut abjad. Contoh A to Z. Yang A atas lah, yang A atas, yang Z kat bawah. Boleh juga susun kepada Z to A. Mudah kan? Ada orang dia suka susun Z to A. Tengoklah. Mungkin Z dia tu, mungkin akaun dia yang Z tu banyak. Dia susun atas lah, Z to A. Okay, mungkin saya susun A to Z kat sini. Okay, kalau tuan-tuan nak cari lagi file, nak mudahkan file, kita filter lagi, kita klik anak panah ke bawah. Dan tuan-puan boleh susun older to newer. Mungkin kalau kat sini saya suka susun newer to older. Yang paling latest di atas. Yang dah lama kita tak edit tu dekat bawah sekali. Filter macam ni pun lagi senang untuk kita membantu kita buat kerja. Okey, kalau kita nak filter pula secara ni, kita boleh filter by. Klik kat sini. Okey, kalau kita nak cari yang dalam SharePoint. SharePoint ni dalam kita punya inilah organisasi punya macam ruang organisasi kita try apply kat sini. Cuma ada kelas notebook je yang dia kongsi bersama kan. Itu kalau modified. Jadi kita susun A to Z balik. Mudah kan kat situ. Okey, mudah. Jadi saya mungkin saya apply balik. Ada balik kat sini. Jadi saya kalau lebih mudah ikut tuan-tuan perempuan nak filter cara mana. Tapi mungkin kita boleh filter cara macam ni lah. Kita filter cara macam ni. Baik. Older to newer ataupun mengikut abjad.
Ni status kita punya file. Kalau private ni maksudnya orang lain tak boleh tengok lah. Private macam ni orang lain tak boleh tengok. Tapi kalau perasan dekat sini saya ada share kan, banyak share ni. Maksudnya yang di-share bersama saya ataupun yang saya share dengan orang. Maksudnya orang lain pun boleh tengok dari organisasi saya ataupun daripada organisasi luar. Dekat situ. Yang lain-lain ni private, orang lain tak boleh tengok lah. Jadi OneDrive ni dia selamat. Dia macam komputer kita lah. Walaupun kita simpan di internet, tapi kalau orang tak ada akses, dia tak boleh masuk juga. Okey, itu adalah yang kita boleh tengok dekat sini sort. Kita boleh sort ikut type. Kan? Ni type kan, ikut type. Banyak cara kita boleh sort. Ikut name kan. Boleh apa? Size file kan. Yang kecil disusun ke atas. Sampailah yang paling besar disusun kat bawah. Ini semua adalah untuk membantu kita mencari bahan-bahan yang kita simpan di dalam OneDrive. Baik. Kita boleh compactkan dia, list dia jadi lebih cantik. Kita boleh klik kat sini. Klik kat sini. Susun dia secara tiles. Kan? Lebih cantik dan lebih besar dan sebagainya. Okey. Jadi ni macam saya kata tadi, ada nombor kat sini kan. Nombor-nombor ni semua adalah jumlah file kita di dalam folder tersebut. Simple saja. Tujuan utama OneDrive ni sebenarnya adalah yang pertama untuk backup. Katakanlah komputer kita korup, komputer kita masuk virus ataupun komputer kita rosak. Macam baru dalam 3-4 bulan ni saya punya komputer lama anak saya main terjatuh. Terjatuh. Saya nak repair, harga dia mahal kan. Jadi adalah lebih separuh daripada saya punya bahan-bahan tu. Dalam komputer lama saya dah backup dah. Saya dah letak semua dalam OneDrive. Jadi saya sedih sebab komputer saya tak boleh pakai lah kan. Tapi saya tak berapa sedih sangat lah. Sebab apa? Sebab file-file kerja saya yang penting-penting tu semua dah terselamat. Sebab saya dah simpan dalam OneDrive. Itulah kelebihannya kita guna OneDrive, guna Google Drive ke, storage di awan, di cloud, dia dapat menyelamatkan kita. Terutamanya kalau pelajar universiti kan, mereka kena buat assignment. Tiba-tiba nak buat final project tu, dah type, korup. File korup semua, tak ada orang kata simpan dalam pendrive. Pendrive pun rosak. Kan mudah rosak ni pendrive ni dengan external hard disk. Kadang-kadang external hard disk kita jatuh, mudah rosak. Jadi kita ada alternatif yang lain yang lebih baik, iaitu kita boleh gunakan OneDrive sebagai backup. Dan bukan saja untuk backup, OneDrive ni macam saya bagi tahu tadi, kita juga bolehkan gunakan OneDrive ni untuk share. Contoh, saya ada maklumat dekat sini, tadarus online. Okey, klik sini tadarus online. Ataupun saya carilah webinar. Saya ada bahan-bahan webinar yang saya kumpulkan. Saya klik saja folder webinar ni. Dan saya pergi ke bahagian atas ni. Saya nak rename pun boleh. Saya rename balik. Boleh rename. Saya nak download pun boleh. Kan dia dah simpan dekat cloud sekarang ni, dekat internet. Saya download balik. Boleh juga. Ataupun saya nak pindahkan dia ke folder lain. Saya klik saja move. Kan. Jadi saya cari destination. Destination saya OneDrive. Saya nak pindahkan dia ke desktop, ke bahagian ni. Contohlah file borang kehadiran contoh. Saya klik borang kehadiran tu, masuk dalam new folder, contohnya saya move here. Itu satu cara. Kalau nak mudah lagi, ni klik ni drag saja. Drag saja, bawa ke folder yang sebelah dia lah, folder lain. Itu satu cara lah. Mungkin folder tu dia jauh. Folder tu jauh kan. Mungkin kita nak pindahkan folder ni kat sini. Kita nak pindahkan kat bawah ni. Jadi kalau nak drag tu mungkin susah. Kita buat cara yang tadi. Kita klik di sini. Kita forward. Move tu. Okay. Kita pilih destinasi dia. Mungkin di bawah tadi kan. Di webinar ni. Kita klik situ. Move here. Dia akan move, pindahkan. Tapi kalau kita nak copy pun boleh. Copy kan. Dia akan ada sini ada lagi lah. Dia tak hilang. Tadi kalau kita move dia hilang. Dia dah pindah. Sekarang ni kalau kita nak copy pun kita klik saja copy.
kopi, pilih juga destinasi mana yang kita nak pindahkan. Itu satu cara yang mudah untuk tu. Okey, yang ni sync dan automate ni saya akan sentuh kalau sempat lepas ni. Kalau tak sempat saya akan bagi nota yang sync ni. Okey. Itu adalah secara ringkas tentang OneDrive. OneDrive ni tak banyak susah. Okey, satu cara lagi, kalau tuan-tuan tak nak masuk OneDrive ni melalui Office 365, tuan-tuan boleh type saja onedrive.com. onedrive.com. Contohlah onedrive.com. Okey, sebenarnya onedrive.live.com. Okey. Sign in saja daripada sini ni. OneDrive, sign in. Jadi tuan-tuan bila sign in dengan email nanti, contoh kita cari yang ni lah. Dia akan masuk juga ke ruangan yang sama. Tapi ruangan dia OneDrive saja. Ni ruangan yang sama juga, sama je. Kalau kita nak cari apps lain, kita pergi kepada Waffle ni. Kita boleh pergi kepada apps-apps lain yang kita ada. Itulah sebab tu bila saya bawa tajuk OneDrive ni, saya memulakan tajuk OneDrive ni dengan tajuk Office 365. Sebab dia sangat orang kata rapat hubungan OneDrive ni dengan 365. Okay, macam ni tadi ni saya masuk dengan onedrive.com kan. onedrive.live.com. Saya masuk. Dia pergi bawa saya ke bahagian apa? Bahagian ni juga sama. Dia bawa saya ke bahagian ni. Jadi ada banyak cara. Okey, yang ni contoh saya pergi ke sini. Saya klik Office. Kan. Ni adalah Office 365 saya. Nampak tak? Jadi nampak tak ni Office 365 saya. Tadi yang saya buat kerja dekat bengkel OneDrive ni, yang saya buat kerja tadi, dia ada dinyatakan dekat sini juga dalam Office 365 kita. Dekat ruangan tengah ni dia bagi tahu. Ni kerja yang baru kita buat, dia letak kat sini. Contohlah kalau kita rasa kat ni kan, macam saya ni dah terlalu banyak saya punya file ni, saya nak cari pun dah susah. Saya rasa ada file-file yang tak perlu saya tengok kat sini. Saya klik saja kat sini. Saya hide-kan dia. Hide. Dia hilang. Dia bukan delete, dia hide saja daripada pandangan kita. Yang biasa saya buat, saya akan ambil dekat favorites ni. Ni favorites, maksudnya file penting saya. Saya ambil contoh file penting saya tadi adalah bengkel OneDrive. Saya klik sini. Saya akan add to favorites. Jadi bila saya dah banyak benda yang saya nak cari, tapi benda tu sangat penting, saya akan biasa saya simpan di favorite. Jadi saya klik favorite. Ada kita punya file Word tadi lah. Cuba saya buka kat sini. Kalau ada, dia sepatutnya dia pergi dia pergi kepada file Word tadi. Sekejap. Klik sini. Klik file. Okey. Kalau internet kita ada tu, dia akan, orang kata dia akan naik lah kan, apa yang kita type bersama kan, nama-nama kita bersama tadi dekat situ. Okey, setakat ni ada apa-apa persoalan tak daripada tuan-puan? Kita ada dalam 10 minit lagi. Kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya kepada saya apa yang tidak faham dan sebagainya. Sebab saya akan sentuh sedikit tentang bagaimana kita nak sync. Sync ni maksudnya macam mana kita nak hubungkan komputer kita kepada OneDrive tanpa kita perlu pergi kepada office.com, tanpa kita perlu pergi kepada kepada onedrive.com tadi. Kita terus akses dia melalui komputer kita. Kita boleh juga akses OneDrive walaupun kita tak ada internet. Itu kelebihan konsep sync ni. Okey, sebelum saya meneruskan, saya ingin lihatlah kalau ada tuan-tuan ada soalan. Sebelum saya teruskan, saya akan jawablah. Okey. Okey, kalau ada boleh bertanya melalui suara
ataupun boleh juga melalui orang kata ruangan chat. Saya lihat di sini ada guest contributor, ada seorang peserta mungkin daripada tuan-puan yang masuk kat sini. Boleh cuba type. Okey. Okey, Ustaz. Okey. Cik Zaini tanya, apa beza dan kelebihan OneDrive berbanding Google Drive? Okey, kelebihan pertama saya nampak OneDrive ni dia menyediakan kita dengan orang kata space yang banyak. Yang macam saya kata tadi, unlimited. Okay, unlimited sehingga permulaan dia 1 terabyte. Maksudnya kita ada, kalau Google Drive, dia ada 15 gig dengan akaun personal. OneDrive dengan akaun organisasi, kita boleh ada 1 terabyte. Iaitu bersamaan 1000 gig. Jauh beza kan? Sebab kalau kita nak Google Drive, kita nak tambah kapasiti dia, kita kena beli. OneDrive pun sama, kita kena beli. Cuma, bila kita ada akaun organisasi, dia disediakan kepada kita secara percuma. Sebab kerajaan lah yang bayar untuk kita. Kan? Kalau tak ada pun, kalau akaun personal, dia masih sama macam OneDrive lah. Dia lebih kurang 15 gig juga. Jadi, kelebihan yang kedua, saya melihat OneDrive ni adalah OneDrive ni dia produk Microsoft. Jadi bila kita menggunakan Windows 10, Windows 10 tu juga adalah Microsoft kan. Dia akan mudahkan kita bila kita guna OneDrive ni dengan kita nak buat kerja di produk-produk Microsoft. Contohnya kalau saya menggunakan komputer, saya tak pakai Mac, saya tak pakai Apple kan. Saya pakai Windows. Jadi yang saya ada adalah Word, saya ada Excel, saya ada PowerPoint. Jadi bila kita guna OneDrive, dia akan match OneDrive ni dengan produk-produk Microsoft ni dengan orang kata mesra lah, sebab dia adik-beradik kan. Contoh macam saya tunjuk tadi kalau tuan-tuan terlepas pandang ataupun tak perasan, saya tunjuk semula. Terima kasih Encik atas pertanyaan tadi, Encik Zaini. Perasan tak kat sini? Perasan di sini. New ni. Kan ada Word, Excel, PowerPoint kan. Jadi dia mudah untuk kita bekerja di dalam satu tempat dengan akaun-akaun ni. Itulah perbezaan yang saya nampak paling ketara lah bila kita menggunakan OneDrive dengan Google Drive. Sebab kalau kita pengguna Microsoft, kita pengguna Windows, laptop kita, kelebihan kita adalah dalam ni. Orang kata dia nak match kan, Jadi kalau kita guna Excel, kita tak perlu guna spreadsheet kan. Spreadsheet kalau dia nak pergi kepada Excel, dia kena convert kan, macam tu. Jadi kita terus guna Excel. Contohlah, saya akan upload satu PowerPoint kan. PowerPoint, saya boleh share kat sini. PowerPoint. Saya boleh share dengan tuan-tuan PowerPoint. Contoh ni lah. PowerPoint ni saya punya. Saya boleh share kat sini, nampak tak? Saya ada klik kat sini. Saya terus boleh share dalam OneDrive. Contoh ni contoh. Tu yang pertama. Okey, kita boleh. Saya terus klik share kat sini. Tuan-tuan tengok share kat sini. Anyone link can edit. Saya klik copy link kat sini. Saya klik copy kat sini. Kan? Dia terus masuk dalam OneDrive saya lah. Lepas tu saya bagi tuan-tuan satu lagi link dekat sini. Untuk tuan-tuan sama-sama edit di dalam tuan-tuan punya ni lah, komputer dengan menggunakan PowerPoint juga. Kalau kita guna Google kan, dia bukan jenis PowerPoint kan. Itulah harap saya menjawab Encik Zaini. Kalau ada apa-apa tambahan, saya boleh jelaskan lebih lanjut. Saya nampak itulah. Tapi untuk peringkat saya paling suka OneDrive ni. Sebab organisasi kita bagi itulah kapasiti tu. Kapasiti komputer tu lah. Kapasiti 1 tera tu. Memang tak habis guna lah. Memang komputer saya ni saya backup
saya backup menggunakan orang kata OneDrive. Sepenuhnya saya backup. Okey, ada apa-apa soalan tak? Sebelum saya ambil 10 minit lah, mungkin dalam 10 minit untuk saya saya terangkan bagaimana kita nak sync kan kita punya kita punya komputer ni. Okey, kalau tak saya akan terus ke pembelajaran kita yang terakhir, iaitu macam mana kita nak sync kan kita punya komputer ni. Okey. Konsep sync, sync ni adalah macam ni konsep dia. SYNC, synchronize kan. Synchronize ni kita boleh macam ni kan. Kalau tuan-tuan nampak guest contributor kan. Ni lambang guest contributor ni, maksudnya ada seseorang yang dah tekan link saya tadi. Dia dah masuk dah dalam PowerPoint saya, dia boleh edit bersama. Dalam ni PowerPoint ni. Kita boleh buat kerja bersama-sama dalam ni. Tanpa perlu menggunakan email ataupun WhatsApp dan sebagainya. Ni yang biasa saya gunakan dalam kelas. Okey. Jadi kembali kepada konsep sync. Sync ni kita boleh buat kerja secara offline. Tetapi bila ada line, dia online kan kerja kita. Tu kelebihan sync. Tapi dia agak teknikal sikit. Dan kalau kita nak sync banyak dokumen, kita perlu orang kata internet yang agak kuat lah. Okey. Dan biasanya lebih baik kita sync akaun yang penting-penting sahaja. Okey, cara nak sync yang pertama adalah kalau tuan-puan pakai Windows 10, tuan-puan boleh klik di sini. Klik di bawah ni, dia ada lambang awan OneDrive ni, boleh klik di sini. Okey. Yang ni sebab saya dah sync kan. Okey, jadi tuan-puan boleh sign in. Okey, dia boleh sign in. Okey, itu cara pertama. Cara yang kedua, saya akan tunjukkan kat sini. Kita dalam ni kan, kita punya Office 365 ni. Kan kita buka OneDrive kita kan. Ni saya ambil 10 minit sajalah. Lepas tu kita boleh selesaikanlah pembelajaran kita hari ni. Kat sini kan. Perasan tak? Ni new, ni upload, ni sync. Ni sync. Kita boleh klik sync ni. Klik sync. Okey. Bila dah keluar macam ni, dia kata we are syncing your files. Dia tengah sync kita punya file. Okey, kita close. Sebab saya dah masuk dalam ni, dia terus nampak macam ni. Jadi saya akan buka slide yang saya dah buat lebih awal. Kalau tuan-puan baru pertama kali klik sync tu, kalau klik sync tu kan baru pertama kali, dia akan jadi macam ni. Okey, boleh tengok ni. Ni cara sync laptop anda dengan Microsoft OneDrive. Ni yang pertama. Okey. Yang mula-mula klik di sini ataupun klik yang bawah ni, saya beritahu tadi, klik bawah ni. Okey. Akses melalui akaun Office 365 ataupun klik kalau tak melalui Office 365, klik kat bawah. Tapi saya lebih mudah lah, saya lebih suka masuk ikut akaun Office 365, masuk dalam OneDrive, kita klik sync. Okay, lepas tu dia akan jadi macam ni tuan-puan. Dia akan tunjuk macam ni kan. Yang macam saya tunjuk tadi kan, kita pun klik close. Bila klik close, dia akan minta kita punya email. Kalau saya suka pakai email sekolah saya yang mempunyai kapasiti lebih daripada 1 terabyte kan. Saya type email Office 365 saya lah, email Microsoft saya type di sini, saya pun sign in. Bila saya sign in, dia akan tunjuk macam ni. Okey, kita klik saja next. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Saya suka pilih use this folder. Sebab saya nak dia ada folder yang saya nampak jelas. Tapi kalau tuan-tuan tak nak guna use this folder, guna choose new folder. Tuan-tuan kata OneDrive ni tuan-tuan nak sorokkan dari pandangan mata kita ataupun pandangan mata orang lain. Biar orang tak tahu kita dah sync. Okey, kita boleh choose new folder. Tapi paling mudah saya cadangkan guna use this folder saja. Okey. Kemudian dia akan keluar macam ni, kita klik next saja. Ni maksudnya dah nak habis lah. Kita klik next, okey. Dia akan keluar macam ni, kita pun klik next lagi. Dekat sini keluar. Kalau ada telefon, kita boleh download OneDrive dekat telefon.
Lagi best sebab telefon saya ni telefon yang agak tak canggih sangat. Bila saya download OneDrive, apps download OneDrive ni, saya terpaksa buang Instagram saya. Saya kena tolak lah kan. Kalau saya OneDrive, saya buang Instagram sebab berat sangat Instagram tu contoh. Tapi kalau ada kita punya telefon tu banyak ruang kosong, kan, kita download apps OneDrive dalam tu, lagi mudah kita buat kerja. Daripada phone pun kita boleh buat kerja, tak perlu kita pakai komputer. Tu kelebihan dia. Okey, tapi saya tak nak download apps ni. Saya later lah, saya klik later. Bila dah macam ni, your OneDrive is ready for you. Okey. Dia akan, laptop anda telah berjaya disingkan. Okey, macam mana kalau nak tahu dia berjaya ke tak? Kalau kita buka this PC, okey, contoh saya keluar kejap daripada slide saya ni. Kan, tuan-puan, ni desktop saya kan. Saya klik this PC ni. Okey, okey. Dia akan keluar kat sini ni OneDrive MRSM balik pulau. OneDrive saya sekarang sudah berada di dalam komputer saya. Tu kelebihan dia. Maksudnya ni kalau tuan perhatikan AGM Muafakat Apps Attachment contoh 3 file ni kan sampailah ujung ni. Okey. Ini dalam desktop saya tau. Ini dalam desktop saya. Saya pergi ke saya punya ni jadi saya susunlah file tadi, sort by name lah. Nampak? AGM Muafakat Apps Attachment. Ni yang online. Ni yang online. Jadi semua OneDrive saya ni yang tadi kat online tu, dia telah berpindah masuk ke dalam saya punya ni. Saya punya desktop saya. Itu yang pertama. Dia makan ruang ke tak? Dia makan ruang ke tak? Okey. Dia sebenarnya dia tak makan ruang dalam komputer kita. Itu kelebihan dia. Okey. Nanti saya tunjukkan sedikit. Kalau tuan-tuan tak faham, saya akan ada bagi link. Boleh tengok video tu. Nanti lebih faham lah. Dan kena cuba. Bila saya beritahu sini, tuan-tuan cuba sendiri baru tuan-tuan nampak. Okey. Ni adalah link. Sekejap lagi saya akan bagi slide ni dalam ruangan ruangan chat kita. Tuan-tuan boleh ambil nota ni sebagai nota tambahan. Okey. Nanti tengok hari ni saya tak sempat nak tunjuk. Okey, secara ringkasnya dia terangkan macam ni. Bila kita masuk dalam akaun kita tu di dalam desktop kita, dia ada lambang ni. Kalau perasan ni lambang cloud. Maksudnya akaun tadi berada di internet. Maksudnya file tadi berada di internet. Kalau ada internet baru boleh akses. Kalau tak ada internet, kalau ada lambang ni, tak ada internet, kita tak boleh akses file tu. Okey, kalau nak yang kedua, dia ada lambang write macam ni. Write ni maksudnya, mula-mula kita nak masuk tu, kita kena ada internet. Tetapi lepas kita dah masuk, kalau internet tak ada, kita masih boleh menaik secara offline. Kita boleh edit secara offline dokumen tersebut. Bila ada internet datang, bila internet datang, dia akan upload kerja kita tu secara online. Okey, faham? Jadi yang seterusnya adalah lambang macam ni. Lambang macam ni dia akan sentiasa berada. Green circle ni maksudnya dia akan berada sentiasa di dalam desktop kita. Dia ada di desktop kita. Dan bila ada internet, dia sync. Sync tu maksudnya di internet pun dia update. Dalam OneDrive kita dia update, dalam desktop kita pun dia update. Kalau nak tengok, kalau dalam contoh dalam PowerPoint saya ni, perasan tak dekat atas ni ada auto save. Auto save ni maksudnya dia sync on drive. Dia sync. Ada lambang apa disket ni. Ada lambang ni kan. Maksudnya dalam komputer saya pun dia save, dalam OneDrive saya pun dia save. Jadi ini saya akan buat pada file-file saya yang sangat penting. File kerja saya. Kalau pelajar dia boleh letak file-file assignment dia kan. Dia boleh buat online, dia boleh buat offline. Okey. Dan yang ni kekurangan dia green circle ni,
dia makan space komputer kita. Dia makan space. Yang ni dua ni dia tak makan space. Tengoklah kalau komputer kita banyak lagi space, tak apalah kita simpan banyak pun tak apa. Kelebihan dia okey, kelebihan dia saya tunjuk walaupun kita dah letak pada ni ciri ni, dia masih boleh kita buang dia daripada komputer kita. Kita naikkan dia kepada yang atas ni. Faham tak? Okey, jadi saya akan tunjuk satu demo buat yang terakhir lah, yang terakhir demo saya ni. Kita pergi kepada desktop saya kat sini. Okey, kalau tuan-tuan perasan dekat sini saya buka this PC. Okey. Kalau perasan, ni saya terus OneDrive ni, OneDrive saya dah tak masuk office.com dah. Saya masuk dalam desktop ya. Saya pergi dekat OneDrive, saya pergi kat dokumen saya. Okey. Ni HP kebakaran ni. Katakanlah saya kata saya tak nak ni lah, saya tak nak simpan dalam laptop lah. Sebab laptop saya macam dah banyak sangat lah, ada 1000 kilobyte ni kan. Contohlah. Okey, kita klik kanan kat sini. Perasan tak dekat ruangan ni? Share view online version 3, always keep on this device, free up space. Maksudnya, kalau kita dah ada OneDrive di dalam desktop kita ni, dalam laptop kita, okey, kita akan klik kanan kat sini. Saya nak clear space komputer saya klik saja free up space. Klik ni. Jadi, bahagian ni semua dia akan naik balik ke internet. Jadi komputer saya dah kosong lah. Tapi kekurangan dia saya boleh buat benda ni bila ada internet saja. Tapi kalau saya kata penting ni file ni aku nak buat backup lah. Nak buat lebih orang kata lebih backup kan. Jadi kita klik balik kanan kat sini. Klik kanan. Kita letak view online pun boleh. Okey, tapi kita nak letak balik dalam komputer kita. Kita klik always keep on this device. Kan? Bahagian ni semua dia akan jadi macam tu. Kita bermain kat situ lah. Yang ini saya bagi tahu dia agak teknikal. Mungkin buat permulaan ni tuan-puan akan macam dia ambil masa sikit. Bila dia nak sync tu, terutamanya banyak dia nak sync kan. Dia akan ambil masa sikit. Tapi kalau tuan-puan dah biasa nanti insya-Allah tuan-puan akan mendapati kaedah menggunakan OneDrive lebih mudah dengan menggunakan kaedah sync. Tapi anytime kalau tuan-puan kata tuan-puan dah cubalah nak buat OneDrive daripada sini saya pening lah kejap-kejap dia jadi ni saya tak biasa lagi. Jangan risau, tuan-puan boleh keluarkan dia daripada desktop. Cara dia macam ni. Klik dekat OneDrive ni. Klik kanan. Okey, dia ada setting kat sini. Okey, sekali lagi saya tunjuk. Katalah tuan-puan tak nak dah guna OneDrive dalam laptop ni. Tuan-puan rasa macam susahlah, tak biasa lagi. Okey, tuan-puan boleh buang. OneDrive ni boleh buang. Tapi buang daripada desktop saja. Tuan-puan punya OneDrive di dalam orang kata Office 365, account Office 365 tu masih wujud lagi. Okay, cara dia klik kanan sini. Kita klik setting. Okay, dia terus buka bahagian account ni. Account ni. Klik saja unlink this PC. Bila unlink this PC, tuan-puan tekan OK. OneDrive ni dah tak wujud lagi dah dalam desktop tuan-puan. Jadi desktop tuan-puan dah tak sync dah dengan account OneDrive tuan-puan. Jadi saya tak klik lah. Saya tak klik setting, saya tak klik. Hari ni saya tak klik unlink this PC ni sebab saya memakai OneDrive secara orang kata sync ni. Ni istilah dia sync sebab sync ni banyak membantu saya. Tapi untuk saya mungkin saya akan ubah di sini lah. Ni lambang-lambang ni saya mungkin ambil folder yang tertentu saja untuk saya simpan sebab dia dah makan saya punya space. Contohlah kelab reka bentuk ni makan space banyak dalam komputer kita. Kita klik saja kelab reka bentuk sini, klik kanan. Kita free up space. Nampak? Kelab reka bentuk tu try again. Okey. Sepatutnya kelab reka bentuk ni dia akan jadi dia akan duduk di online lah. Okey. Ni dia naik balik. Kan maksudnya tadi dah makan space, sekarang ni dia dah tak makan space lah, dia dekat internet.
Cara dia begitulah, lebih kurang begitu. Baik, saya rasa setakat itu saja. Saya akan menghabiskan dalam 5 minit ni. Saya buka untuk persoalan. Bagi rakan-rakan yang terlewat sikit masuk apa semua, saya ada sediakan recording, record. Jadi tuan-puan boleh masuk balik dalam, saya akan sampaikan record ni kepada Encik Hafiz. Saya akan minta Encik Hafiz sampai kepada tuan-puan lah untuk lihat balik rakaman, mungkin sebagai bahan ulang kaji. Jadi saya untuk itu inilah setakat ini. Tapi ada pesanan pesanan daripada pihak penganjur. Tuan-puan boleh mengisi borang kehadiran. Saya akan bagi di ruangan chat borang kehadiran ni. Okey, boleh isi di sini. Okey. Ni borang kehadiran ni boleh isi, tulislah sedikit, ada sedikit survey dan borang kehadiran untuk puan isi. Boleh klik di ruangan chat ni. Okey, jadi ada apa-apa persoalan tak daripada rakan-rakan semua? Dan boleh buka mikrofon ataupun boleh juga tanya di ruangan chat. Kita ada masih, saya ingat saya bagi dalam 5 minit lagi lah. Sementara menunggu sebarang persoalan daripada tuan-puan, tuan-puan boleh save dulu borang kehadiran ni ataupun boleh isi juga borang kehadiran ni. Dan saya akan bagi dua nota di dalam ruangan chat ni. Saya akan convertkan dia dalam bentuk PDF. Okey. Untuk ni menjadi bahan rujukan tuan-puan. Okey, boleh ada sebarang pertanyaan, boleh tanyalah. Okey, kalau ada yang tak faham ke ataupun ada kekurangan ke sepanjang penyampaian saya ni, boleh tolong ni lah. Boleh tanya. Kalau tak ada pun boleh, tuan-puan boleh hubungi saya. Saya akan bagi nombor kontak saya dalam ruangan chat juga. Okey, jadi saya akan bagi satu lagi. Satu lagi nota. Nota 2. Sekejap Nota 2 di sini. Save. Jadi pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bagaimana menggunakan OneDrive secara, orang kata, dalam Office 365 secara online. Ataupun yang kedua, agak advance juga, yang kedua ni adalah bagaimana menggunakan OneDrive secara synchronize orang panggil. Tapi saya akan bagi juga mungkin panduan asas lah, dengan masa 1 jam mungkin tak berapa cukup lah untuk kita sentuh secara mendalam dengan konsep sync ni. Tapi secara asas dia, sync ni tak susah. Tak susah. Kalau tuan-puan cuba nanti, okey, boleh cuba. Jika ada masalah, boleh ni lah, boleh merujuk pada orang yang lebih pakar. Saya pun boleh bagi. Sekejap saya nak bagi. Okey, dia tak dapat apa. Di dalam ni patutnya dia ada ruang ni bagi file. Okey, sekejap bagi saya beberapa minit untuk saya uploadkan nota saya di dalam OneDrive. Kita guna OneDrive ni. Uploadkan nota saya di dalam OneDrive dan saya akan sharekan link nota tersebut kepada tuan-puan. Okey, kita praktikal terus kan. Okey, nota webinar OneDrive. Okey, saya akan masuk dalam folder ini. Okey, saya akan upload file tersebut. File nota tersebut. Okey, sekejap. Nota OneDrive. Okey, sekejap. Saya akan sharekan link nota tersebut.
Okay, kalau nampaknya uploading to items ni maksudnya dia sedang upload. Okay, saya akan bagi link nota tersebut di dalam group kita, dalam ruangan chat. Okay, saya akan copy link. Anyone, okay, can edit, close. Okay, saya akan masuk sekejap. Okay. Di sini saya akan letak, ini nota pembelajaran hari ini. Record hari ini saya akan sampaikan kepada Encik Hafiz untuk Tuan Puan boleh menjadi rujukan lah pada masa akan datang. Ini nota pembelajaran kita. Okey, jadi ada apa-apa tak sebarang persoalan? Kalau tidak ada, kita boleh bersurai lah. Kalau ada, apa orang kata, boleh, okey, nombor kontak saya boleh ambil di sini 017 32 96 357. Okey, Faisal. Okey, kalau ada apa sebarang soalan tak tuan-tuan dan puan? Kalau tak ada, kalau siapa yang available, kita ambil gambar sikit. Gambar sikit kan. Baik, sama-sama kita boleh ambil gambar sekejap untuk apa? Sebagai kenangan-kenangan lah, kenangan-kenangan. Kalau boleh buka kamera. Kalau tak boleh buka kamera, tak apalah kan, tak apa, kita setakat ni saja. Kita punya ni. Okey, tiada soalan. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga kepada para peserta hari ini kerana sudi hadir dalam program ini. Saya harap sikit sebanyak memberikan manfaat kepada kita. Dan jika ada sebarang persoalan boleh mesej saya di nombor telefon yang saya berikan tu, ataupun boleh rujuk kepada yang lebih pakar, insya-Allah. Jadi mungkin ada masalah teknikal sedikit, sepanjang saya mengendalikan segala kekurangan, saya mohon maaf, mohon ampun dan maaf. Jadi mungkin setakat itu sahajalah, setakat itulah sahaja program kita pada hari ini. Diharap tuan-puan jangan lupa isi borang kandiran tersebut, sebab di situ pun ada sedikit kita jawab survey supaya orang kata apa, kita boleh buat penambahbaikan pada masa akan datang. Baik, terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah pada lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.